Pernah tak bila hampa tonton sebuah filem tu, hampa akan perasan yang akan ada satu momen untuk antagonis atau villain ni yang mana menunjukkan betapa powerfulnya karakter dia, ataupun momen di mana filmmaker introduce watak antagonis ni dengan versatile. Pasal apa kena ada benda tu Dan pasal apa aku highlightkan benda tu dalam review aku yang seterusnya ni untuk filem Suryavanshi. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button notification supaya hampa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Hari ini kita nak review sebuah filem terbaru arahan Rohit Shetty bertajuk Suryavanshi. Suryavanshi ni merupakan filem keempat untuk universe Singham. Dalam dunia Singham ni, Suryavanshi ni merupakan filem keempat. Yang pertama kita ada Singham tahun 2011, kemudian kita ada Singham Returns tahun 2014, yang ketiga kita ada Simba, dan yang keempat ini adalah Suryavanshi. Untuk pengetahuan hampa, ketiga-tiga filem sebelum Suryavanshi ni merupakan remake ataupun inspired by another film. Tetapi untuk Suryavanshi ni, Rohit Shetty dah bagi tahu kata memang ini adalah pure dia punya penulisan, tak ada langsung inspirasi ke ataupun remake daripada mana-mana filem. Sebab Singham pertama adalah remake daripada Singham version Tamil lakonan Surya. Singham Returns pula dikatakan inspired daripada sebuah filem Malayalam bertajuk Ikalavian tahun 1993. Simba pula adalah sebuah remake filem Telugu bertajuk Temper. Keempat, Suryavanshi, yang ni memang tak ada remake lah kalau ikut Rohit Shetty, dan aku rasa audience pun masih tertanya-tanya sebab yalah, hamba yang tiga filem pertama ni semua tu remake apa semua. Kalau orang ingat filem keempat ni pun remake kan. Dan untuk pengetahuan hampa juga, sebenarnya dalam dunia Singham yang version Tamil ni, yang wawai ni, Simba ni tak ada kena-mengena pun dengan Singham, tapi Rohit Shetty dia connectkan semua benda tu sekali untuk create the whole Singham punya universe lah. Dan lah kali kita dapat tahu dia akan keluar dekat Suryavanshi ni. Suryavanshi ni sepatutnya keluar tahun 2019 tapi ditangguh sebab pandemik. Mereka dah bagi tease dekat audience di penghujung filem Simba, kata Suryavanshi akan take over tahun 2019. Malangnya pandemik, kemudian dia tangguh tahun 2021 barulah keluar dekat Pawagam, and it is a box office sebab gabungan tiga hero ni, Singham, Simba dan juga Suryavanshi, kemudiannya Rohit Shetty punya penangan. Rohit Shetty ni aku akuilah, aku suka tonton filem dia, tapi bukanlah filem yang aku nak ajak orang pergi tonton ramai-ramai. Faham tak? Dia hanyalah sesuatu yang aku hanya enjoy tonton diri sendiri saja. Macam tu. It's orang kata my own pleasure lah. Bukannya aku something yang aku kalau orang minta aku recommend filem-filem Hindustan, no. Keempat-empat filem ni ataupun ke semua filem Suryavanshi aku takkan suggest kat orang. Even Dilwale pun aku takkan suggest kat orang. Bila aku tonton Suryavanshi ni, aku perasan yang ketiga-tiga hero ni dia akan ada momen dia, momen yang menunjukkan, yang tunjukkan lepo punya heroism punya side. Faham tak? Lepo punya entry yang power, lepo punya dialog yang catchy. Semua-semua tu dia ada momen dia dekat hero ni. Dan walaupun hero utama dia adalah Akshay Kumar, tetapi kedua-dua watak Simba dan juga Singham pun diberikan momen lepa untuk lepa masuk dengan versatile. Sebab itu yang lepa bawa dalam filem masing-masing. Tapi kalau hang perasan, watak jahat dia tak ada langsung benda tu, dan menyebabkan filem ni jadi macam berat sebelah. Penting ke benda ni? Penting ke introduction karakter yang jahat, you know, yang powerful, yang perlu ke villain pun ada momen dia? Dan mungkin hampa juga tertanya yang mungkin Rohit Shetty sebelum ni memang tak pernah buat kot karakter macam tu. Sebab so memang itu style dia ke? Actually tak. Dalam keempat-empat saga Singham ni hanya ada satu saja, sekali saja watak jahat dia yang memang betul-betul powerful, yang betul-betul orang kata ada momen dia yang bila kita tonton tu kita sendiri pun rasa takut, iaitu waktu Singham pertama tahun 2011. Dalam Singham pertama ni, watak jahat dia adalah watak Jaikan Shikri, lakonan Prakash Raj. Punya power lakonan Prakash Raj dalam Singham ni sampai dia menang award dekat International Indian Film Academy Awards tahun 2012 di bawah kategori Best Performance in a Negative Role. Dan dekat sini yang aku nak bagi tahu macam mana momen dia tu dibina. Dalam filem Singham ni, waktu dia nak introduce watak Jaikan Shikri, dia introduce biasa je, dia introduce jahat yang normal. Tapi lepas dia dimalukan oleh Singham dekat kampung Singham,
Jaikan Shikri dia nak tunjuk dekat Singham ni betapa powernya dia. Jadi dia bagi Singham tu transfer mai dekat kawasan dia, Goa. Dan bila Singham tu sampai hari pertama, dia terus pi dekat balai polis tu, masuk, polis seorang pun tak soal dia, terus sergam masuk bilik Singham dan orang kata bagi amaran, warning terhadap apa yang Singham bakal lalui sebelum ni, dan deliver kat kita sebuah performance yang memang padu gila, yang bila kita tengok tu kita pun tak maunya nak hadap benda-benda ni. Kita pun akan tergamam seperti mana Singham tergamam waktu dengar monolog yang panjang oleh Jaikan Shikri. So dekat situ, bila adanya momen tu, maka lahirlah sebuah antagonis dan protagonis yang orang kata balance dari segi motif, dari segi ideologi lepa masing-masing, dari segi karisma lepa, dan menyebabkan fight tu, the duel tu akan jadi lebih rancak lagi. Faham tak? Tu penting dia benda tu. Contoh kedua aku nak masuk adalah tentang salah sebuah filem Tamil favourite aku bertajuk Vikram Vedha. Okay, filem Vikram Vedha ni lah ni tengah dalam shooting untuk remake versi Hindustan lakonan Saif Ali Khan dan juga Hrithik Roshan. Maybe akan ditayangkan pada September 2022 ni, kita tak tahu. Tapi lah ni lepas tengah shoot filem tu. Untuk filem Vikram Vedha, selama 30 minit berlangsungnya filem Vikram Vedha ni, hang dapat tengok yang tak ada sekali pun kita nampak kelibat Vedha. Yang kita tahu adalah tentang nama dia dan apa yang dia pernah buat sebelum ni, kejahatan dia lah kira, dan pasal apa polis nak kejar dia. Dan kita tahu yang dia tengah bersembunyi lah ni, tapi kita tak tahu pasal dia sembunyi. Kita tahu dia tengah sembunyi daripada kena cari dengan polis. So selama 30 minit tu kita disajikan dengan benda tu. Kemudian secara tiba-tiba polis dapat tip yang katanya Vikram Vedha ada dekat kawasan tu. Jadi lepa pun nak pi ambush untuk tangkap lah Vedha ni. Tengah-tengah lepa duk create, orang kata planning nak tangkap Vedha ni, tengah siap sedia nak pi serbu dia, ambush dia. Tiba-tiba Vedha sendiri mai dekat balai polis. Hang bayangkan, orang yang tengah sembunyi daripada polis tiba-tiba mai sendiri dekat balai polis. Relax tak bawa dia punya geng, dia seorang-seorang masuk balai polis. Dan kita pun tak tahu kata tu Vedha. Kita tahu kata ada someone jalan pi dekat situ, masuk balai polis, siap acu pistol dekat polis. Benda ni macam orang kata frasa membawa maksud sebenar kepada speaking of the devil and he shall appear. Sebiji macam ni, tengah-tengah kita plan nak pergi tangkap kawan tu sendiri yang mai. Dan hang bayangkan karakter introduction untuk villain macam tu. Starting filem, villain mai serah diri kat polis. Dan kita tak tahu pasal dia mai serah diri, kita tak tahu motif dia. Pasal tiba-tiba dia cerita dekat polis tu something yang tentang kisah silam dia. Semua tu kita macam tengah kaku lagi. Tapi apabila dia rungkaikan satu persatu, percayalah cakap aku, benda ni memang akan mind blown. 30 minit pertama kita dah mind blown, another 30 minutes kita akan jadi lagi mind blown, kemudian another 30 minit hang memang dah tak boleh brain all that lah. Memang filem ni memang sangat-sangat padu. Dan karakter punya introduction untuk Vikram Vedha ni adalah orang kata benda yang sangat-sangat penting, yang kalau mereka tak buat benda tu, aku rasa macam the whole thing akan jadi kurang berimpact. Jadinya dekat sini aku harap hampa faham kenapa pentingnya untuk kita balancekan antara protagonist dan antagonist dari segi karisma mereka, dari segi ideologi mereka, dari segi segala benda, supaya the battle tu menjadi lebih interesting, jalan cerita tu jadi lebih interesting, segala benda tentang filem tu akan jadi lebih interesting. Dan itu ya apa yang aku rasa kurangnya dalam Suryavanshi ni. Actually banyak benda yang kurang, tapi aku nak highlight benda yang aku rasa rugi gila kalau dia tak buat. Faham tak? Tapi apalah sangat review daripada aku, filem ni tetap office. Okay, so kalau hampa dah tonton Suryavanshi dekat Netflix, apa pandangan hampa? Drop down your comment. Mungkin hampa ada pandangan yang berbeza, mungkin bagi hampa okey je benda tu. Terima kasih sekali lagi sebab tonton dan support video-video daripada aku. Thank you so much. Kita jumpa lagi untuk next review. Bye bye.